Okey, kita akan live di sini. Okey, kita live. Sorry. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar tuan-tuan dan semua? Okay. Bertemu kita pada pagi ini di dalam sesi InScan Masterclass yang dibawa khas dari Facebook Live Institute Usahawan Negara InScan. Tahniah buat tuan dan puan tuan-puan semua kerana berada bersama kami di dalam sesi pagi ini. Di sebalik masa yang terhad, tuan-tuan dan puan memilih untuk menambah ilmu dan meningkatkan kefahaman tentang bisnes tuan-puan. Pada petang ini kami bawakan topik untuk semua usahawan, iaitu pada pagi ini kami bawakan topik untuk semua usahawan iaitu tips undang-undang untuk bisnes yang akan disampaikan oleh speaker kita hari ini. Untuk pengetahuan semua, sesi ini akan berjalan selama 1 jam di mana speaker akan berbicara mengenai topik selama 1 jam tersebut. Manakala bagi lebihan tersebut, saya akan membacakan soalan-soalan yang diutarakan di ruangan komen Facebook Live untuk dijawab oleh speaker kita. Tuan-tuan dan puan-puan semua boleh type soalan di ruangan komen di Facebook Live kita sekiranya terdapat sebarang kemusykilan ataupun persoalan yang belum terjawab. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan speaker kita pada hari ini iaitu Datuk Azlin Ahmad Syaharbi. Sedikit pengenalan mengenai dia. Beliau merupakan pengamal undang-undang selama 34 tahun dan juga mantan Presiden Perniagawati. Beliau sering memberi latihan keusahawanan tentang aspek undang-undang perniagaan dalam cara yang mudah dipahami oleh usahawan. Ada beberapa info penting berkenaan dengan topik yang akan beliau kongsikan pada kita pada pagi ini. Jangan ke mana-mana kerana sesi 1 jam ini pasti bermanfaat untuk bisnes anda. Tanpa membuang masa, saya menjemput Datuk Azlin untuk memulakan sesi. Dipersilakan. Datuk Azlin. Okey, terima kasih Syad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Those who are watching on Facebook, and terima kasih banyak-banyak kepada InScan kerana menganjurkan sesi ini, sesi masterclass, dan for today kita akan discuss tips undang-undang untuk business. Ya, jadi I hope all of you are okay out there. Semua usahawan yang join kita hari ini, yang bukan usahawan pun boleh join of course tapi is focusing on of course undang-undang untuk business. Dan sebelum kita go to the nitty-gritty of the contents saya just nak sampaikan yang sebenarnya undang-undang untuk business ni adalah the pillar of a business. Ini adalah asas satu bisnes sebenarnya. Kalau kita tengok di luar sana ada banyak latihan lah yang diberikan tentang aspek bisnes yang lain. Macam accounting, lepas tu macam packaging, marketing, leadership semua kan. Tapi undang-undang ni is the pillar of it. So kita semua kena tahu tentang undang-undang untuk bisnes ni for us to have a business yang berjaya dan berdaya tahan. Alright, so from my own experience daripada my pergaulan dengan usahawan, saya dapati bahawa pengetahuan undang-undang ni adalah amat kurang lah di kalangan usahawan kan. Mungkin sebab all of you out there think that going to a lawyer is expensive. Right, and then so sebab you don't want to spend the money maybe kan so you prefer not to do anything about it. Tapi ini adalah satu it can be a fatal mistake for a lot of people. Banyak orang kalau kita just go on and do everything kan without taking care of the legal aspect kan, nanti kan kita akan sampai ke satu tahap di mana kita akan stuck lah. Stuck dan hopefully tak stuck dengan teruk as in dah kena saman, dah kena jadi bankrupt semua tu sebab nanti susah nak menyelamatkannya. Jadi saya ada for today's session macam Asyad kata tadi, it's going to be lebih kurang lah 1 jam. Tapi saya rasa kalau ada soalan then maybe Asyad you can pick up some of the soalan lepas setiap topik yang kita buat lah.
So secara keseluruhan I will go through few topics kan, and there will be slide nanti yang saya akan share, tapi saya takkan ikut slide tu specifically itulah saya akan bercakap kan, and then the slides tu kalau if you wish to take photo of it ke apa, you can take photo of it, sebab saya akan cakap secara keseluruhan, because dalam masa 1 jam ni bukan senang lah nak go through slide by slide. Slide ni pun ada buat 40 lebih slide. Kalau 1 jam ni susah nak fokus on each particular slide. So I will speak secara keseluruhan on some of the topics yang kita nak touch, right? And the slide will be at the back. Kalau you all nak gambar ke, tak gambar ke lah all of the slide. So saya share screen sekarang . Okay, the screen. Okay, right. So you all can see the screen now. So I will. Okay, so macam saya kata tadi kan, pengetahuan undang-undang ni penting . So kita semua kena tahu, kalau tak tahu nanti kena saman lah kan, breach, kita breach kita punya kontrak lah, ataupun kita tak buat kontrak langsung, lepas tu kita boleh jadi kadang-kadang jadi penjamin sampai bankrupt kan, sebab kita tak tahu kita punya tanggungjawab sebagai penjamin. Lepas tu mungkin kadang-kadang orang saman kita tak tahu macam mana nak tangani tindakan undang-undang tu, sebab of this kita tak ada pengetahuan tentang undang-undang. So today I'm going to cover some of these topics secara keseluruhan. So bentuk organisasi perniagaan, kita touch on asas kontrak, pelantikan pekerja, dokumen pinjaman kewangan, proses tindakan mahkamah. So banyak tu kan Dami, like 5 big things. So I'm just going to run through very very quickly tentang topik-topik ni. So first one, bentuk organisasi perniagaan kan. So saya tak tahu kan what level you all are lah dari segi your business. Alright, mungkin you baru nak start business, mungkin belum start business, mungkin dah lama start business kan, tapi some of these things are good dari segi kita revisit kan, kita tengok balik kita punya structure perniagaan kita tu supaya kita boleh move forward. So first thing I want to share is that organisasi perniagaan perlu ditubuh untuk menjalankan aktiviti perniagaan. So this is important sebab saya tahu yang ramai usahawan dia macam dia ada perniagaan kan, jual kuih raya ke apa kan, tapi dia tak tubuhkan satu aktiviti, satu bentuk entiti perniagaan. Sebenarnya kalau kita menjalankan perniagaan, kita menjual beli barang untuk mendapatkan keuntungan, kita perlu mendaftarkan satu entiti perniagaan. Kita tak boleh berniaga sebagai seorang individu. Itu sebenarnya is illegal. Okey, kalau kita kan berniaga sebagai individu, kita boleh kena denda 50,000 ataupun penjara 2 tahun. So all of you yang menjalankan perniagaan tu, walaupun mungkin kita rasa secara kecil-kecilan, kita perlu mendaftarkan satu kan organisasi perniagaan. So sebelum kita daftarkanlah kan satu entiti perniagaan dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, macam mana kita nak pilih bentuk entiti perniagaan yang mana kita nak daftarkan? Most usahawan they will just ikut cakap kawan-kawan dia lah kan, dia akan pilih yang murah lah, dia akan membuat pemilihan ni based on some factors which is not the actual factor that we should be thinking about. So sebelum kita pilih bentuk entiti perniagaan yang mana kita nak register, kita kena duduk dulu, kena think about our jenis perniagaan, think about what our rancangan perniagaan is. Kalau kita punya rancangan perniagaan tu is kira macam kecil lah kan, kita nak menjual katalah kuih raya ke apa, mungkin kita boleh
go on and register an enterprise. Tapi kalau plan kita tu, rancangan perniagaan kita tu kan besar, kita nak buat frozen food, nak pergi ekspor ke luar negara semua, then mungkin kita perlu register satu Sdn Bhd, sebab dia ciri-ciri dia berlainan. Ciri-ciri dan apa yang kita boleh buat dalam setiap entiti perniagaan ni berlainan. So kita perlu pilih yang mana yang sesuai dan tepat untuk kita punya jenis perniagaan dengan rancangan perniagaan. So this is a very important step. Dan ini adalah satu step yang kadang-kadang kita tak buat lah kan, sebab kita malas nak fikir ke apa, kita just ikut-ikut orang. Right? So kita akan discuss about this 4 main bentuk perniagaan ya yang kita boleh daftarkan. So satu, pemilikan tunggal ataupun more well known as enterprise lah, ataupun kalau cakap Englishnya orang kata sole proprietorship. Right, so lepas tu perkongsian, dan perkongsian liability terhad ataupun PLT, dan syarikat Sdn Bhd. Okay, so saya akan run through very quickly tentang the difference between pemilikan tunggal dengan partnership, dengan perkongsian, dengan PLT, dengan syarikat Sdn Bhd. So pemilikan tunggal ni is the number one most popular lah. Enterprise ni number one most popular bentuk entiti yang diregisterkan oleh didaftarkan oleh usahawan kita. Macam saya kata tadi, mungkin sebab it's cheap, it's only about like tak silap RM60 ke apa, very easy to register, right? And then kita boleh buat online kan, and then kita seorang aja yang pemiliknya, sebab namanya pun pemilikan tunggal. So kita seorang aja kan register, lepas tu buatlah apa nak buat. Nak buat bisnes ke, tak buat bisnes ke, nak buat bisnes apa ke kan. I mean it's like you can proceed when you have this enterprise. So a lot of people they register enterprise ni because it's easy in all respect. Tapi dia ada dia punya limitation lah kan, bila kita seorang-seorang tu, I mean of course you're alone, so your kepakaran may be limited, your ability to mungkin mendapat dana lah kan, sama ada pinjaman ke apa, maybe limited because you are an enterprise, right? And apa tu, but the main thing ya, yang perbezaan di antara kan enterprise dan Sdn Bhd lah adalah kan, kalau kita ada enterprise, dari segi legalnya kan, they say that kita punya tanggungan adalah tidak terhad. Our liability is not limited. Apa maknanya tu? Maknanya kalau kita ada enterprise, kita dan enterprise kita tu adalah entiti yang sama dari segi undang-undang. Maksudnya kalau saya ada satu enterprise saya itu ada van. So van tu seolah-olah van saya. Alright, sebab saya dan enterprise tu kira macam the same entity. Okay, so kalau ada duit dalam akaun enterprise, kira macam duit saya lah. Alright, saya nak keluarkan bila-bila masa, saya boleh keluarkan bila-bila masa. No problem. It's not wrong to do that, because me and the enterprise is considered as one legal entity. Okay, so disadvantage kalau macam tu is that, right, kalau kan ada kerugian kata for example, ataupun ada saman terhadap enterprise, dia seolah-olah saman terhadap saya sebagai pemilik enterprise. Jadi kalau kan ada hutang enterprise, orang saman enterprise, nanti yang kena bayarnya saya. Right, sebab dia dia automatically bila saman tu terhadap enterprise, saya akan liable, saya akan bertanggungjawab untuk hutang tu. Right, so this is something yang kita kena fikirkan lah kan, sebab bila perniagaan kita dah besar, right, transaksi kita pun dah banyak, right, then kita dah open ourselves to a lot of contract apa semua. Kalau apa-apa kan as a consequence of our enterprise, kita terpaksa tanggung. Kalau rugi, kalau kena saman ke apa, mungkin kita punya personal asset pun, rumah kita ke apa ke, semua boleh tergadai, right, because of our business. Okay, so this is one big difference kalau kita bandingkan dengan Sdn Bhd. Right, Sdn Bhd ni, kalau kita ada Sdn Bhd tu adalah satu entiti yang lain daripada pemilik dia. Okay, kata saya ada satu Sdn Bhd, right? Saya dengan Sdn Bhd saya tu kan orang kata legal konsepnya is this limited liability.
Okay, saya dengan Sdn Bhd saya adalah dua entiti yang berbeza. Saya maybe tuan punya Sdn Bhd, saya maybe the shareholder, pemegang saham. Tapi saya dengan Sdn Bhd tu two different legal entity. The Sdn Bhd is a legal entity on its own. Okay, walaupun saya adalah pemilik dia. So that means example is that tadi ada van kan. Kalau van under Sdn Bhd, itu bukan van saya. Itu van Sdn Bhd, bukan van saya. Tadi kalau van tu under enterprise, seolah-olah tu van saya boleh pakai bila-bila masa kan van tu. Tapi kalau kepunyaan Sdn Bhd dalam nama Sdn Bhd, itu adalah van kepunyaan Sdn Bhd, bukan van saya walaupun saya adalah pemegang saham Sdn Bhd tu. Dan kalau ada duit dalam Sdn Bhd tu, dalam akaun Sdn Bhd, saya tak boleh kan sewenang-wenang dia pergi ambil duit daripada Sdn Bhd tu. Right is wrong. Sebab kan itu duit Sdn Bhd, bukan duit saya. Okay, but by the same token, kalau ada hutang Sdn Bhd, right, that means itu bukan hutang saya. Itu hutang Sdn Bhd. Okay, jadi kalau Sdn Bhd tu ada hutang banyak mana pun dan kita adalah pemegang saham Sdn Bhd tu, there is no way in law that right you have to pay for those debts. Okay, so that is a big difference. Itu difference yang terbesar lah di antara enterprise dan Sdn Bhd ni. Tadi kalau enterprise dah berhutang, kita pula yang kena bayar kan. So Sdn Bhd ni macam banyak mana pun hutang Sdn Bhd ni takkan legally orang tak boleh sue kita untuk bayar right hutang Sdn Bhd ni. Yang worst that can happen is that kalau Sdn Bhd kita dah berhutang, then Sdn Bhd akan digulungkan, jadi bankrupt lah so to speak. Akan digulungkan, tutup. Alright, tapi tak ada cara di mana kita sebagai pemegang saham boleh disaman, boleh kena bayar, kena hilang rumah kita semua sebab nak bayar hutang Sdn Bhd. So it's called a limited liability. Alright, so this is something that we need to think about kan, bila kita perniagaan kita dah besar, transaksi kita banyak, kita tak nak lah nanti kan nak tidur malam susah kan nak fikir kan kalau apa-apa jadi pada perniagaan kita pula yang kena bayar. So that's a big thing yang one of the big difference. And lagi satu lagi perbezaan. Kenapa orang suka kena enterprise ni? Sebab akaun perniagaan tak perlu disediakan atau diaudit. This is one of the reason why usahawan kita suka daftar enterprise. Sebab you don't have to prepare your account perniagaan to be filed dengan SSM. Okay, macam kat skrin sekarang kan, dia tulis akaun perniagaan tidak perlu disediakan atau diaudit. Tapi actually, right, kalau kita menjalankan perniagaan, walaupun kita tak perlu walaupun kita tak perlu submit and file our accounts, kalau kita menjalankan perniagaan memanglah kita kena sediakan akaun yang simple untuk kita refer. Kalau tidak, macam mana lah kita tahu sama ada kita dah buat keuntungan atau tidak kalau kita tak ada buat akaun langsung. So macam mana pun saya selalu advise orang lah kan it's important to sediakan satu akaun yang simple untuk kita refer. Alright, untuk kita refer so that kita tahu kan whether we are going the right direction or not, whether our account is whether our business is doing okay or not. Alright, to submit the accounts. Okay, so that's lebih kurang tentang enterprise. So then we go to perkongsian ya. We go to perkongsian. So ciri perkongsian ni kan perkongsian is basically now we are talking about perkongsian yang konvensional. Perkongsian dia ada dua. Macam tadi kita tengok, satu perkongsian, satu PLT, perkongsian liability terhad. Right. So ini mula-mula kita cakap pasal perkongsian yang konvensional ni. So perkongsian yang konvensional ni dia lebih kurang sama dengan enterprise tadilah. Hanya dia lebih daripada seorang. Okay, dia lebih daripada seorang. That means you can have dua rakan kongsi dan maksimumnya 20 orang. Alright. So
So if we have like partner, so to speak, kan untuk apa ni nak set upkan perniagaan, so this is one another bentuk entity yang kita boleh apa ni consider. Tapi dari segi a lot of things dia sama dengan enterprise. Nak form ni pun apa ni, even the form to register the and semua pun sama. Hanya kan buat nama tu instead of one person for enterprise, buatlah nama berapa rakan kongsi yang kita ada tu. Right, so perkongsian ni kan I mean it's kalau kita ada macam geng-geng kawan-kawan ke family nak startkan satu perniagaan, mungkin you can consider this, but it's the same as enterprise di mana entity-nya sama dengan the partners. That means kalau ada hutang perkongsian tu, the partners are supposed to kongsi kan untuk bayar. Alright, kalau ada untung, then you can decide lah macam mana kan nak kongsi di antara apa ni rakan-rakan kongsi tu, right? And sama dengan enterprise, ini perkongsian ni pun tak perlu nak sediakan account yang telah diaudit untuk difilekan dengan SSM. So ramai juga yang apa ni register perkongsian ni sebab again kan tak nak sediakan account semua. Tapi perkongsian ni sebelum kita kena proceed to do perkongsian, I like to advise kan buatlah satu kan perjanjian perkongsian di antara kita dan rakan-rakan kongsi kita. Sebab masa kita start memanglah semua okey, semua BFF, semua kan rapat kan. Lepas tu kan dah start perniagaan, dah stress, right? Apa ni banyak benda akan berlaku lah, banyak apa ni a lot of squabble, quarrel, everything will happen bila kita dah stress kan bila dah mulakan perniagaan. Tapi bukan kalau perniagaan apa ni not doing well aja stress. Kalau dalam perkongsian ni perniagaan yang berjaya pun nanti kan bergaduh juga kan sebab tamak pula nak apa ni bila nak berkongsi keuntungan tu. So it's good to do perjanjian apa ni perkongsian di antara rakan-rakan kongsi untuk kan nyatakan dengan apa ni terperinci apa kan tanggungjawab setiap rakan kongsi, apa modal, apa contribution, apa yang semua rakan kongsi tu perlu buat, and also if tak buat apa jadi. Okay, so this important, but basically this perkongsian yang konvensional ni dia sama dengan enterprise, right? Is the liability pun is unlimited, maknanya kalau ada hutang perkongsian, then semua rakan kongsi kena apa ni can be liable lah to pay for the debts. And then liable tu maknanya kalau kita ada 3 orang rakan kongsi, lepas tu kena dua tu dah lari, bila perkongsian tu dah not doing well, dah ada hutang semua, yang 2 tu dah lari, maknanya kita seorang kena bayar. Alright, so we are liable to pay for the debts of apa ni perkongsian tu. Alright, regardless of whether our partners pay or not. So that's apa ni ciri-ciri untuk perkongsian, right? So I will go on now kan to apa ni PLP. Tapi sebelum saya pergi kan, saya nak apa highlight satu lagi kan tentang enterprise dan perkongsian konvensional tadi ya. Right. One of the things also kan yang kita perlu ingat kan tentang enterprise dan perkongsian konvensional tadi tu, alright, especially kalau enterprise lah, kalau kita ada enterprise, kita kata tadi yang kita dengan enterprise kita adalah satu entity, okay, that means when we die, our enterprise will also terminate automatically, okay, so that means kalau saya ada satu enterprise, alright, when I die kan automatic kan my enterprise tu akan apa ni tutup. Okay, because it's the same entity. So ini adalah satu benda yang kita kena consider, alright, bukan saja kalau kita ada enterprise. Kalau kita dealing dengan enterprise, kalau kita deal dengan enterprise kan maknanya kita ada business transaction dengan enterprise, kita kena fikir tu juga. Kalau kita dah macam supply barang kita kepada satu enterprise, lepas tu dia punya owner meninggal, right, how are we going to get our money to pay for the things, right? Because the enterprise is like terminated automatically, right? So the same thing dengan perkongsian konvensional tadi tu. Kalau salah seorang rakan kongsi meninggal, bankrupt, atau leave the partnership, that perkongsian also terminate automatically.
So dari segi itu it's not very stable lah. Not very stable dari segi kan it's not apa ni, that means orang yang dealing dengan enterprise dengan perkongsian ni dia tak secure sebenarnya. Right? Kalau kita deal dengan sendirian berhad ataupun PLT ni sebab dia entity yang berlainan daripada pemilik dia, dia can live forever. Okay, macam sendirian berhad PLT, kalau kita deal dengan sendirian berhad, alright, ataupun kita ada sendirian berhad, because it's a different entity from dia punya owner, it can live forever until dia digulungkan lah kalau dia bankrupt kan. Tapi kalau tidak kan, any dealing with penistaan berhad, kalau pemegang saham meninggal ke, director meninggal ke, siapa meninggal ke apa, it doesn't affect the penistaan berhad sebab dia adalah an unnatural person lah, dan dia manusia buatan orang katakan, because it is like they can do everything on their own. Okay, so that is why kalau kita nak minta katalah loan daripada bank, right, bank lebih suka nak bagi pada sendirian berhad. Sebab kalau dia bagi pada sendirian berhad, they know that they are dealing with the sendirian berhad which is there forever lah. Alright, kalau kan bagi loan pada enterprise, that means it's tagged to the lifetime of the owner. Okay, so that's also one thing that you need to take into account, the lifespan of an enterprise kan dengan perkongsian yang konvensional tu compared to sendirian berhad dan PLT. Okay, so now we go to PLT ya. So PLT. Dato', ada beberapa soalan yang ditanya di bahagian Facebook Live. Ada 3 soalan. So daripada satu, Hari Karya Niaga. Soalan dia, saya dalam proses daftar satu perkongsian liability terhad PLT. Apa had dan liability PLT tersebut? Itu soalan pertama. PLT ni kan? Okay. Alright, I belum touch on PLT ni sekejap kan? Okay, tak apa. So another question, Ali Omar Ali Hassan, dalam kes sedang berhad, ada liability terhadap hutang. Contoh, jika hutang bank boleh ambil tindakan ke atas sedang berhad ke? Sorry, say that again. Yang soalan tadi tu sedang berhad tadi kalau hutang bank. Okay, saya baca balik. Dalam kes sedang berhad, director ada liability terhadap hutang. Contoh, jika hutang dengan bank boleh ambil tindakan ke atas sedang berhad ke? Okay, apa ni, saya touch on the second question first ya, about director kan. Director tak ada liability terhadap hutang sendirian berhad. Macam saya katakan tadi kan, sendirian berhad is an entity on its own. Alright, so kalau hutang tu hutang sendirian berhad, dia hutang sendirian berhad lah. Dia tak ada kena-mena dengan pemegang saham ataupun director, pengarah. Alright, melainkan kita sebagai pengarah dah sign satu guarantee. Maksudnya kalau sendirian berhad tu ambil ada loan 100,000. Okay, kalau sendirian berhad tu yang sign ambil loan 100,000, kalau tak boleh bayar, bank akan gulungkan sendirian berhad tu. Jadi kita sebagai pengarah ataupun pemegang saham, we don't have to go and pay the hutang. Tapi kalau masa ambil loan tu kena bank nakkan satu guarantee daripada pengarah. Lepas tu kita dah sign sebagai guarantee as pengarah, kita sign the guarantee to say that the sendirian berhad will pay lah the loan. Lepas tu tak bayar. So bila tak bayar kan, then the bank can go against the sendirian berhad plus go against the director. Tapi bukan sebab director tu is bertanggungjawab as a director, sebab dia dah sign satu guarantee letter. Okay, so itu kita kena tengok, kita dah sign tak satu guarantee letter untuk menjamin the payment of our sendirian berhad. Kalau kita dah, maknanya kita akan liable. Alright, so the first question tadi saya kan tentang PLT. So PLT ni kan it's screen saya dah tu Okay, so PLT ni perkongsian liability terhad. Okay, nak katakan yalah dia baru daripada yang lain. Dia mula tahun 2012. So PLT ni is a good way to go, right? If you have a few people yang nak berkongsi untuk menubuhkan satu entiti perniagaan, tapi you nak rasakan lebih secure.
Alright. So PLT ni dia orang katakan macam hybrid lah. Hybrid maknanya dia ambil yang senang daripada enterprise dan perkongsian konvensional tadi, dia ambil yang limited liability daripada Senayan Berhad tadi. So dia ambil the best from this enterprise, dia ambil the best from the Senayan Berhad. Dia tengah-tengah. Okay, so PLT ni dia macam Senayan Berhad. Dia satu macam entity berlainan daripada derakan kongsi. Not like tadi yang perkongsian konvensional tu. So if you have a PLT, alright, kalau rakan kongsi meninggal ke, kan leave the partnership ke apa, dia tak ada efek kepada PLT. Alright, and the PLT can go on forever like Senayan Berhad, right, regardless of dia punya rakan kongsi. Tetapi right, kalau yang easy part diambil pada enterprise tu is that you don't have to submit your account. You don't have to submit your account. Dia macam enterprise tadi tu, tak payah nak submit account. So it's easy to manage dari segi tu, alright. Tapi kan you are covered dari segi you punya liability because you tak payah nak bayar hutang PLT kalau if anything happens. Okay, so PLT ni dia lebih mahal lah dari segi nak register compared to yang perkongsian konvensional tadi because dia hybrid ni kan dia ada kelebihan sikit. So kalau nak register PLT ni pula kan I think it's about RM500 to register, tapi kalau it's more secure for you, right, and then this PLT can go on forever kan, and then kita tak liable untuk hutang, then why not? Tapi kan saya rasa PLT ni sampai sekarang pun walaupun dah 11 tahun dah it's been in the picture, ramai yang tak tahu tentang PLT ni. Kadang-kadang kita pergi bank tak berapa tahu tentang PLT ni. So ini is the third bentuk entity yang kita boleh consider, which is the perkongsian liability terhad. So ini slide ni kita tengok saya dapat PLT kan against perkongsian biasa. So kalau PLT kita tak ada liability. Kita sebagai rakan kongsi tak ada liability, and then hutang tanggung oleh PLT, bukan oleh rakan kongsi compared to the perkongsian biasa. Okay, then kalau PLT against syarikat pula, alright, dia senang nak manage, dia tak ada saham, dia more flexible kan, dia tak account tak perlu nak di audit. Okay, so okay, then we go on. Ashan, ada soalan lagi ke ataupun saya terus kepada Senayan Berhad, Ashan? Okay, ada satu soalan lagi daripada Zulkifli Mustafa. Untuk Senayan Berhad, liability adalah under director. Untuk PLT atau LLP, adakah liability under rakan kongsi ataupun perniagaan pematuhan sahaja? Okay, untuk PLT is the pegawai pematuhan. Alright, it is not the rakan kongsi. Okay, untuk PLT yang liable untuk jawab lah. Ya, sebenarnya it's like a contact person aja, bukan untuk bayar hutang. Untuk contact person kalau apa-apa SSM nak tahu apa-apa tentang PLT, is the pegawai pematuhan yang kita dah namakan. Right, untuk syarikat tadi kan there's nobody who's liable. Is the Senayan Berhad. Melainkan as I said just now, you sebagai pengarah you dah sign satu guarantee. Okay. Itu je. So kita go on to syarikat. So syarikat Senayan Berhad ni saya rasa saya dah touch banyak tadi kan tentang perjalanan dan kelebihan syarikat Senayan Berhad ni. It is an entity on its own. Alright, kan, so sekarang ni kalau nak tubuhkan syarikat Senayan Berhad, kita boleh use the super form online, tapi tak ramai orang yang gunakan super form tu lah sebab susah jugalah kalau kita sebagai individu nak buat, adalah banyaklah kena baca sendiri. So ramai orang bila nak tubuhkan Senayan Berhad, dia still go to the company secretary untuk tubuhkan. Jadi kalau kita nak tubuhkan Senayan Berhad, of course it's more expensive. It's about like 2,500, 3,000 macam tu lah. Kalau kita engage the services of a company secretary. And then one thing about Senayan Berhad kan is that ada banyak lagi cost yang kita kena tanggung sebab kan nanti kita kena appoint company secretary, kita kena appoint auditor, accountant, sebab is compulsory untuk kita audit
akaun syarikat Sdn Bhd kita dan untuk difilekan ke SSM setiap tahun. It is compulsory. Dan kalau kita ada syarikat Sdn Bhd, ada banyak regulation lah. Kan kita akan we are regulated very closely by the by SSM to make sure that kita tak salah syarikat Sdn Bhd ni tak demi governance is good. Okay, so as I said just now, the good thing about it is that apa-apa jadi pada syarikat Sdn Bhd ni tak boleh dikaitkan legally kepada pemegang saham dia ataupun director dia. Okay, right. So maybe kan if you are your business, as I said, kan kena tengok rancangan perniagaan kita macam mana. Kalau rancangan perniagaan kita is like needs you to register syarikat Sdn Bhd, then you need to lah. Kan tak boleh nak cakap kan ni mahal tak payahlah apa benda sebab kalau kita macam register satu bentuk entity yang tak sesuai dengan rancangan perniagaan kita akan jam juga nanti along the way. Right, nanti nak dapat loan susah kan ada certain grant kerajaan pun dia akan bagi pada Sdn Bhd saja, bukan pada enterprise. Because as I said just now, bukan sebab syarikat Sdn Bhd ni besar, sebab right syarikat Sdn Bhd ni can live forever. It is a entity on its own. Kalau bagi grant pada enterprise, pemilik enterprise yang meninggal, dah tak boleh ialah loan tu takkan berbayar lah sebab kena tuntut daripada waris pula, right? So kita kena tengok kesesuaian rancangan perniagaan kita dengan apa bentuk entiti yang kita nak daftarkan. So syarikat Sdn Bhd ni kena dalam tahun Akta Syarikat dalam tahun 2016 there was a new Akta Syarikat yang allow now kita boleh tubuhkan syarikat Sdn Bhd kalau kita seorang je pun pemegang saham. Dulu tak boleh. Dulu at least 2. Sekarang ni kalau seorang pemegang saham pun kita dah boleh tubuh ke syarikat Sdn Bhd. Kita perlu appoint macam saya katakan tadi pengarah, setiausaha syarikat, juru audit, and it all cost money, right? And every year we need to put in the audited accounts. And what's important for us to know that kita punya syarikat Sdn Bhd tu adalah 2 entiti yang berlainan. Kalau ada duit dalam tu, kita tak boleh nak keluarkan sewenang-wenangnya. It is wrong. Kita tak boleh nak cakap yang saya yang kerja untuk ni, saya punya syarikat Sdn Bhd ni, saya yang masukkan duit dalam tu. Bila you dah masukkan duit dalam syarikat Sdn Bhd, kan you kena tunjukkan proses-proses untuk keluarkan duit tu, because it is no longer yours. Although you yang masukkan, you yang work hard for it, you yang shareholder tu semua, tapi sebab it is a different entity, you need to justify and show the documents kenapa you took the money out. Otherwise it's like salah guna duit syarikat. Alright, so so I think I've covered until syarikat ni. So yang tadi tu pengarah syarikat, yang banyak orang tanya soalan pengarah syarikat tu. So now jumlah minimal pengarah is seorang, alright, dan maksimanya tak terhad kan. And then pengarah ni, kalau kita dah jadi pengarah satu syarikat yang sebelum ni dah digulungkan sebab hutang, dan kita tak boleh lah, kita dah jadi blacklisted lah, tak boleh nak jadi pengarah satu syarikat lain yang kita tubuhkan. Alright, so so lepas tu setiausaha syarikat sekarang kita kena we need to appoint untuk menguruskan segala dokumen yang nak difilekan ke SSM tu. So sebelum saya go on to this asas kontrak, ada soalan Arsyad? Okay, ada satu soalan daripada Nur Azhar Nordin untuk LT. Proses pembubaran dia susah atau senang? Proses pembubaran syarikat Sdn Bhd? PLT, ya betul. PLT? Pembubaran. I think PLT is not that difficult. Alright, kan not like Sdn Bhd. I mean, actually the most important thing about pembubaran, dia ada 2 cara tau pembubarannya. Satu, pembubaran is when you voluntary bubarkan, maknanya you nak tutup lah.
Right? So kalau you nak tutup, you just have to inform SSM, make sure that tak ada hutang. Sebab kalau tidak, kan nanti apa ni, kalau kita ada PLT atau sedia berhad, bila kita dah hutang banyak, kita pergi bubarkan pula. Kita pergi tutupkan. Jadi orang pun tak boleh nak apa ni get their hutang from us. So itu voluntary pembubaran. Kalau kita nak tutup, kena make sure tunjukkan yang tak ada hutang, dan kena bagi notis pada orang ramai semua kan, to say that kita nak bubarkan, ada tak orang yang ada hutang semua, supaya kita settle semua tu sebelum kita bubarkan. Lagi satu tu, pembubaran tu is bila orang yang tutupkan kita. Orang tutupkan kita tu kalau kita ada hutang pada orang, mungkin orang saman kita, then they can apply to court untuk menggulungkan syarikat. Itu kira pembubaran jugalah. Right, tapi bukan voluntary lah, maknanya orang yang bubarkan kita sebab kita berhutang. Okay? Ada satu lagi soalan daripada Encik Roslan Ahmad. Bagaimana pula obligasi statutory seperti gaji tertunggak di bawah sedia berhad? So siapa yang akan tanggung dia punya yang dia sekiranya syarikat tu bubar? Okay. Syarikat dibubar. Okay. Ya, Actually, that's a very good question. That's a very good question because what I said just now about pemegang saham dan pengarah, dia tak liable kan tentang hutang-hutang syarikat ataupun apa syarikat buat. Tapi when it comes to statutory obligation, okay, katalah macam KWSP, so pakai semua tu, itu adalah tanggungjawab statutory yang sebagai company kita kena bayar untuk kita punya pekerja katalah caruman KWSP tu. So itu kalau tak bayar, katalah KWSP tu kalau tak bayar, alright, then the directors are liable. Sebab itu bukan hutang, itu tanggungjawab statutory. Alright, so kalau tanggungjawab statutory, memang sebagai director, sebab kita sebagai director sebenarnya tanggungjawab kita untuk tentukan perjalanan sedia berhad ni. So kita kena buat kerja sikit, kita kena tengokkan yang semua dijalankan dengan betul. So kalau tak bayar, memang kita akan kita boleh liable lah sebagai director, not even bila syarikat dibubarkan, masa syarikat tengah ongoing pun liable. Tapi kalau dibubarkan pun, that means you are liable pada the directors. Okay? That's all, Rashad. Ada satu lagi daripada Ali Omar Ali Hassan. Untuk sedia berhad, kenapa liability hutang dengan KWSP tidak bayar caruman ataupun KWSP masih boleh ambil legal action atas director? Hutang dengan statutory obligation is two different things. Hutang, that means we take hutang as katalah dalam perjalanan sedia berhad tu kan ada breach of contract ke, ada hutang ke apa kepada supplier ke apa, semua tu itu hutang. Alright, statutory obligation is under a separate thing. Macam KWSP, pakai semua itu statutory obligation yang which is compulsory, mandatory for all of us to pay, whether we like it or not. Sebab dia melalui akta. Alright, so as I said just now, if you are a director, right, statutory obligation memang you're liable. Hutang, you're not liable. Hutang as in syarikat katalah saya berhad hutang pada your supplier. If you're a director, you're not liable unless you sign something untuk guarantee benda tu. Then that means you akan disaman kan based on that document, bukan sebab you're a director. Okay? Alright, so I proceed kerana so I just want to touch sikit tentang asas kontrak ni. Sebab bila kita buat perniagaan, we need a lot of contracts, right? And I know a lot of usahawan kat luar sana kan selalu tak buat benda ni lah. Selalu tak ada benda in writing, sebab rasanya macam malas nak tulis apa-apalah. Right, tak filekan betul-betul, tak tulis, tak ada satu perjanjian apa-apa benda yang tentang supply barang kita ke, beli barang ke apa ke, tak ada perjanjian. Jadi kontrak ni is very important. Tapi kan if you don't have anything in writing, kontrak ni tak semestinya in writing. Alright, kalau in writing benda tu
kemas, senang nak refer, senang nak bawa ke mahkamah, kan easy to habis easy kan in terms of kita punya admin organisation semua is easy kalau kita ada something in writing. Tapi kan a contract can be in writing, verbal atau by action. It doesn't mean that if you don't have a contract in writing, you dah tak boleh nak pergi saman orang ke, tak boleh nak follow up on benda tu. Sebab lisan pun boleh jadi kontrak. Asalkan ada saksi, right? Melalui perbuatan kita pun boleh boleh jadi satu kontrak yang valid asalkan kita dapat tunjukkan dia punya dokumen, dia punya saksi semua, kan it can still be a valid contract between the parties. It's just that bila kita nak follow up, nak bawa ke mahkamah, dia jadi susah sebab kita tak ada something in writing. Kalau kita ada satu perjanjian in writing, senang aja bawa je kontrak ke mahkamah. That means kita akan saman orang based on that contract, easy, satu dokumen. Kalau tak tu kita kena find out a lot of bukti right, to prove to people that there is a contract. So dalam perniagaan dia ada bermacam-macam kontrak dalam perniagaan. So saya memang kalau boleh kan, unlike all of you kan, I know a lot of people don't want to go to lawyers, as I said just now, because you think it's very expensive. Tapi kalau you don't want to go to lawyers, right, then do the contract yourself lah. Alright, try to have something in writing. Cuba kan buat satu kontrak kan sendiri, asalkan ada something in writing daripada tak ada apa in writing. So this is a format, very easy format of a contract kalau kita nak buat sendiri. Sebenarnya buat kontrak ni dia macam buat karangan lah. Right, hanya kita just kena ceritakan apa yang dah dipersetujui oleh kedua-dua pihak tu. Siapa kedua-dua pihak tu, apa yang dia dah setuju. Katalah for example you want to sell your car to somebody. Alright, then you just cerita that you adalah tuan punya kereta tu. Alright, then you nak jual kereta tu kerana berapa harganya, macam mana pembeli tu nak bayar untuk kereta tu. Alright, and then lepas tu dua-dua pihak tanda tangan di hadapan saksi. Lepas tu stampkan RM10. So something like that, right? Kalau kita buat sendiri, at least ada something. Tapi kita kalau jual kereta kita main jual je, lepas tu tak ada apa in writing, dan lepas tu bila orang tu pakai kereta tak bayar ke apa, then kadang-kadang kita tak dapat duit kita langsung semua sebab we didn't have anything in writing. So actually we can all try to do the contract ourselves. Alright, kita boleh buat sendiri, ikut format ni, make sure kan tulis nama dan alamat pihak-pihak yang dah yang terlibat lah. Dan bila kita tulis nama orang, kita kena tulis nama orang pakai nama dari dalam IC, right, and buat IC number dia, and then just ceritakan dengan cara yang jelas apa yang telah dipersetujui. So the test of a good contract is that kalau orang lain baca, orang lain akan faham. Dia bukan kalau orang lain baca dia faham, maknanya dia tahu apa yang terjadi antara dua pihak ni. That means is an okay contract lah. Of course kalau kita suruh lawyer buat, kan lawyer akan ada kita punya kita itu memang kerja kita kan untuk buat satu kontrak yang memang ada banyak klausul semua tu. Tapi kalau you nak try buat sendiri, just masukkan syarat-syarat yang penting, right, dalam tu. Lepas tu stamp-nya hanya RM10. Okay, so then kalau signing documents, right, kalau kena Sdn Bhd, you kena be careful siapa yang sign. Orang tu siapa? Kadang-kadang orang kata dia katalah you deal with Sdn Bhd, orang somebody sign, orang tu siapa? Kalau dia kata dia siapa pun, minta satu resolusi ataupun satu dokumen yang confirm yang orang tu adalah orang yang authorized to sign. Sebab kalau orang tu bukan authorized to sign pula kan, then it won't be valid, right? So benda-benda ni kita kena berhati-hati. Okay, alright. So I want to go on to this contract which is very much used dalam perniagaan kita, which is perjanjian sewa. Okay, perjanjian sewa ni kan most of us yang ada perniagaan, of course now I know that a lot of people work from home and then macam online business you can buat daripada rumah. Tapi
ramai juga yang kena sewa office, kena sewa kedai. So kita kena tahu kadang-kadang apa yang kita sign ni. Sebab ini pun saya tahu yang perjanjian sewa ni kadang-kadang kita biarkan landlord tu disiapkan dan kita tak baca pun kadang-kadang. So kadang bad things will happen later on lah. So kalau landlord pun yang sediakan perjanjian sewa, kalau kita nak sewa satu premise, kita make sure that kita baca betul-betul dan benda-benda ni semua ada kat dalam. That means firstly kalau you nak pergi sewa kedai ke office ke, you must make sure that orang yang kata dia tuan punya tu is actually the real tuan punya. So macam mana kita nak check tu? Kita nak check, kita kena have the title, grant of the premise to make sure that orang yang kata dia tuan punya tu is the actual tuan punya. Kalau tidak nanti you pergi bayar rental pada orang ni kan dah bukan punya tuan punya, dia scammer aja. Right. So masukkan butir premise, masukkan jumlah sewa. And then kalau tempoh sewa kan tak boleh melebihi 3 tahun. Kalau lebih 3 tahun dia dinamakan pajakan. Tak valid pula nanti kita punya perjanjian sewa tu. So we put 3 tahun, tapi kalau nak lebih daripada 3 tahun dan kita buat satu option untuk kita renew. Okay, and then ini kan again I advise kan untuk kita yang in business. Kalau kita nak sewa office ataupun nak sewa kedai, saya tak sure-kanlah that you have this clause that says that the landlord boleh terminate dalam sebulan, 2 bulan ke apa kan. Right, saya lebih suka kalau you nak sewa 2 tahun, lockkan landlord tu untuk 2 tahun. Jangan bagi landlord tu hak untuk terminate the perjanjian sewa by giving notice 2 bulan, 3 bulan tu. Sebab bila kita menjalankan perniagaan, it's not easy to move. It's expensive. It's very costly. Nak move semua, nak sediakan partition, nak office kita apa semua, kedai kita tak nak nanti bila kita dah sign tenancy agreement dengan landlord tu untuk 3 tahun, tapi dalam tu ada clause mengatakan landlord boleh terminate dalam bagi notice 2 bulan. Baru pindah, lepas tu landlord bagi notice 2 bulan, kita dah terpaksa kan pindah and spend so much money kan on the moving. So saya lebih suka kalau kita lockkan the time lah kan, sebab bila kita buat perniagaan, we want to be in one place also kan for long time, kita tak nak pergi pindah kandang pula. Right, so kalau 3 tahun tu lockkan 3 tahun, jangan bagi landlord the hak untuk terminate dengan kita. Tapi kalau macam tu kita pun tak boleh nak terminate lah, kita pun tak boleh lah bagi dia notice 2 bulan untuk move. So the thing is, sebelum kita pilih premise yang kita nak sewa tu, kena buat pilihan yang tepat lah supaya kita okay dekat situ for the next 3 years at least. So for the perjanjian sewa, selalunya dia deposit sewa which is equivalent to selalunya 2 bulan. Tapi itu selalunya, kalau kita pandai persuade landlord, tak payah bayar deposit sewa pun ada. Alright, so ini semua adalah syarat-syarat ni semua terpulang pada pihak tu kan. Kalau landlord baik-baik hati, tak payah bayar deposit sewa, tak payah bayar deposit utility, then it's good. So there's no like standard for this. So selalunya bayar deposit sewa, deposit utility, dan lepas tu yang notis penamatan yang saya cerita tadilah tentang jangan bagikan landlord hak untuk tamatkan. Okay, perjanjian jual beli premise I think I'll skip for the time being. And then ini saya nakkan siapa yang ada pinjaman kewangan tu tengok balik you punya pinjaman kewangan, apa yang you dah sign, right? Apa yang dah, sebab kita dalam bisnes memang selalu ada lot of loan kan, right? So kita kena tengok dalam apa yang kita ada our loan tu berapa, right? Lepas tu kan how long more kena, and then bila kita kena bayar, what date exactly kita kena bayar, right? How much exactly kita kena bayar, right? And apa kan security yang kita dah bagi ni, apa yang security kita dah bagi untuk menjamin pinjaman ni. Katalah for example you take loan rumah,
Loan rumah selalunya dia punya security tu is rumah kita tu. Kalau kita tak bayar, then bank boleh cagarkan rumah kita. Kalau business loan, selalunya, right, sama ada akan pakai debenture. Debenture maknanya dia akan ada satu gadaian terhadap aset-aset syarikat. Dan akan pakai director's guarantee. Yang tadi banyak soalan director's guarantee tu. Itu memang biasa. Kalau business loan, itu memang biasa bank akan minta director's guarantee. Maknanya kan pengarah akan menjamin pembayaran loan ni. That is one of the memang selalulah. So siapa-siapa yang tadi soalan-soalan tentang director tu, saya rasa itu yang berlaku lah, sebab kita dah bagi satu guarantee. Tapi it's good. Now nanti kan tengok balik semua benda ni, right, apa yang kita dah sign, apa yang dalam kita punya agreement yang kita dah agree, and then guarantee yang ni, surat jaminan ni is guarantee. Guarantee ni bukan director's guarantee aja, it can be any guarantee. Kadang-kadang kita guarantee dulu guarantee orang punya personal loan lah, guarantee yang kadang PTPTN lah, kan macam-macam kind of guarantee. Tapi sekarang ni kan kalau kita guarantee, kita dinamakan social guarantor, maknanya kita guarantee untuk anak kita belajar, right? Itu kita tak boleh disaman dan dibuat bankrupt lah if we are only a social guarantor. Maknanya kita tak dapat apa-apa manfaat daripada ni. Tapi kalau director's guarantee tu, kalau kita guarantee, that means kita dapat manfaat satu loan yang kita guarantee, itu memang kita punya liability sama dengan liability peminjam. Exactly the same. And that's why kan banyak orang yang menjamin tu kan, that's why kalau dia tak bayar, dia banyak jadi bankrupt semua tu, sebab that's the reason. Because liability untuk peminjam dan penjamin adalah sama. So kalau orang yang meminjam tu tak bayar, memang penjamin tu kan boleh disaman, boleh dijadikan bankrupt. Tak payahlah lepas tu nak cakapkan kenapa lah tak fair lah apa semua tu kan, sebab in law the banks can do that. Okay, so next I'll go on quickly on this tanggungjawab majikan hak pekerja kan. So I just want to highlight that baru-baru ni kan kita ada pindaan akta pekerjaan yang berkuat kuasa pada 1 Januari tahun ni. Sebelum tu, akta pekerjaan ni kan is only applicable kepada pekerja kita yang gajinya until 2000. Maknanya hak-hak pekerja yang gaji 2000 and below tu, semua hak-hak dia berkenaan dengan cuti, dengan medical leave kan, overtime, semua tu is all inside the akta kerja yang lama tu. Tapi sekarang, right, pindaan ni dah tak lagi kan our pekerja yang 2000 and below. Dia dah apply to all our pekerja. Apply to all our pekerja, alright, except for in Sabah dan Sarawak kan, sebab Sabah dan Sarawak ada ordinan pekerjaan dia sendiri, right? So now is broader lah. That means semua kita punya pekerja tu dah semua orang kena baca dah lah, kena akta pekerjaan ni, dan tahu apa hak yang kita perlu bagi pada pekerja kita, because everything is in there, alright. And of course we know that our gaji minima now is 1,005. So that's one thing also, that kalau kita tak bagi pekerja kita kan 1,005 or more, then it is an offence. So apa pindaan utama kepada akta pekerjaan yang berkuasa 1/1/2023 ni? So mainly kan is the coverage. Itu penting, coverage tu. That means semua orang masuk dalam coverage tu, right? And then bila pekerja kita perlu diberi sesuatu hak ikut akta pekerjaan ni, kita tak boleh nak pergi agree dengan dia untuk bagi dia kurang. Kita boleh agree dengan dia untuk bagi dia lebih. Katalah for example, saya tengok skrin waktu kerja maksimum 45 jam seminggu. So now, dulu kita punya maximum working hours is 48 hours. So this new pindaan turun ke 45 jam seminggu. Okay, so akta ni dah cakap yang waktu kerja maksimum is 45 hours a week, right?
So kalau kita kan cakap dengan kita punya pekerja, ini pekerja kita setuju nak apa ni kerja 50 jam lah. Right? Itu tak boleh buat. Okay, kalau dia punya apa ni dah atas 45 hours maximum, kita tak boleh nak setuju dengan pekerja kita walaupun is voluntary. Pekerja kita memang setuju, kita tak boleh nak setuju and bagi dia something yang less beneficial to dia compared to the akta kerja. Kalau lebih, kalau you kata okay you kerja 30 jam je lah, itu tak apa. Right, so lebih daripada 45 tak boleh. Right, so perbezaan lain is that cuti bersalin. Cuti bersalin now daripada 60 hari is 98 days. Okay, 60 hari is 98 days. Of course, ada ramai majikan yang bukan protes, comment on this kan, sebab bukan sebab kita tak appreciate kan the mothers who have to go on maternity leave semua kan, but you can imagine when you structure you punya planning untuk your workforce, kalau you got a lot of ladies who are going to go on maternity leave, that means they will be away for 98 days. That's about 3 months more than 3 months. Right, so kita kena structure lah kita punya apa keperluan untuk manpower to take into account all this. Right, then apa ni cuti sakit dengan cuti hospitalization now dia dah separate kan. Right, dulu cuti sakit ikut kita punya years of service. Hospitalization normally is about 60 days. Sekarang ni dia dah apa ni dulu dia tu campur dengan medical leave. So sekarang dia dah separate kan, yang hospitalization punya allocation is separate daripada medical leave yang ikut kita punya years of service tu. Then there's paternity leave 7 days. Right, then the next one tu kelulusan hospital. Sebenarnya hospital tu perkataan tu keluarkan, itu termasuk dalam tu kelulusan ketua pengarah. Alright, so hospital tu keluar deletekan perkataan tu. This is the approval of the ketua pengarah. Kalau kita nak bayar gaji kita punya pekerja via check or cash, itu pun kena minta permission daripada ketua pengarah. Right, then ada formula untuk pengiraan gaji if your pekerja tak apa ni do a full month. Alright, and then it allows for flexible working hours. Okay, and it ada satu tu, it says that kalau kita nak menggaji pekerja asing memang kena dapat kelulusan dulu daripada ketua pengarah apa ni di kementerian. Right, then we cannot discriminate against our workers. Right, and then kita kena ada satu notis tentang gangguan seksual dekat tempat kerja kita. It is a must. Right, that means to create awareness on apa ni gangguan sexual. Okay, so apa ni sebelum saya move on, apa ni quickly another 5 minutes saya nak touch on sikit topik lepas ni. Right, I just want to maybe give you to share with you that kalau you tengok sini kan ada banyak benda yang we need to think about when kita menggaji pekerja. So ini kontrak perkhidmatan lah namanya. Apa ni kontrak of service. Alright, bila kita kan menggaji pekerja kita ada kontrak dengan pekerja kita. Is contract of service, kontrak perkhidmatan, dan bila kita sign kontrak ni, right, selalunya dalam form of letter of appointment tu kita kena bagi semua benda yang hak-hak pekerja kita di bawah apa ni akta kerja ni. So another way from the business point of view, another way kalau kita nak apa ni manage lah kita punya manpower and human resource kita is to consider this thing called contract untuk perkhidmatan. Tadi tu kontrak perkhidmatan, ni kontrak untuk perkhidmatan which is a contract for services. Say for example, I need somebody to do my account. Alright? Kalau saya masukkan orang tu sebagai pekerja saya, maknanya saya sign satu kontrak perkhidmatan dengan pekerja ni untuk dia buat apa ni untuk dia sediakan akaun saya. Right? Dan saya kena bagi semua benda ni lah. Saya kena bagi semua hak-hak under akta kerja. So the other way is to outsource lah. Alright? Contract for services. Contract apa ni untuk perkhidmatan where you can outsource to accounting company ke apa. Alright, sign a contract with them. Alright, they will still do the same work.
alright, do whatever work that you want, kan detailkan apa yang you expect of this person, tapi kira outsource, kira orang tu bukan you punya pekerja, orang tu is your contractor lah. So dari segi tu, kalau orang tu if it's a contract for services, you don't need to think about all these things. You just pay them a certain sum and they're supposed to deliver to you all the accounting things that you needed to do in your company. So at the end of the day, the result is maybe the same. That means you get your accounting things done, tapi you tak perlu nak give them all the rights under the Akta Kerja. So that's something that kita kena fikir lah kan. I mean, itu dari segi business. Sebab sekarang dengan ialah minimum wage semua tu kan, I mean we need to manage our manpower requirements, right? So quickly I'm going to just talk about this process tindakan mahkamah, sebab I know that a lot of people kan bila terima saman tu dia tak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa sebab dia tak tahu apa nak buat. Dia takut, dia tak tahu apa nak buat. So dia prefer to like ambil saman tu, tak baca langsung, buat bawah bantal and then hope that it will go away. It doesn't go away like that. That's why kalau kita ada pengetahuan tentang benda ni, kita akan tahu yang basically it's not a big deal. If you get a saman pun, it's not a big deal. Ada cara untuk kita menanganinya. Alright, and one thing also yang kita kena ingat, which amazingly bukan semua orang tahu. Dia ada dua tindakan, tindakan sivil dan tindakan jenayah. Kalau setakat kita berhutang dengan orang, berhutang dengan bank, million pun you berhutang dengan bank, you takkan pergi jail. You takkan kena gari yang pergi jail. Sebab itu bukan tindakan jenayah. Itu tindakan civil. Walaupun is 1 million pun, it is a tindakan civil. Jadi kalau kita kan takat ada hutang sikit dengan bank tu semua kan, don't be scared lah to go to the mahkamah. Saya ada orang yang bagi tahu saya dia apabila dah terima saman hutang tu tak nak pergi mahkamah sebab takut nanti kena gari masuk jail. So takkan terjadi. Alright, takkan terjadi sebab it is it is a tindakan civil. Right, kalau kita berhutang, kita breach contract, semua tu is tindakan antara dua pihak. Alright, so just go kan, and bila kita pergi tu kita akan tahu yang bila kita pergi address this issue, right, we be able to even stop it daripada benda tu melarat dan jadikan kita bankrupt semua. So tindakan jenayah pula, kalau kita dah buat sama tindakan jenayah kan, mencuri kan, merompak ke ataupun white collar crime kan, criminal breach of trust semua tu, itu pula there's nothing that will save you lah kan, duit will not save you. Itu kalau memang you done it kan, then walaupun banyak duit pun mungkin tak boleh nak menyelamatkan kita sebab itu memang itu tindakan jenayah, right? So ini bidang kuasa mahkamah. Kalau kita heran kadang-kadang masuk magistrate dan masuk ke mahkamah session, masuk mahkamah tinggi, sebenarnya dia ikut apa kita punya value of the saman, right? And then so this is the process. Macam mana kita nak tahu ada orang nak saman kita? Kita tahu sebab kita dapat satu letter of demand. Surat tuntutan tu selalunya is from a lawyer. So bacalah benda tu. Dan kalau lepas baca, pergilah discuss dengan bank tentang macam mana nak bayar. It is better than keeping quiet about it. Kalau kita tak buat apa-apa, it will go to saman, right? Then bila saman pula tak pergi juga ke court, then kita mungkin akan ada satu penghakiman yang dijatuhkan terhadap kita, right? Then kalau kita tak pergi, right, sebenarnya mungkin kita tak hutang pun benda tu, tapi penghakiman tu akan jatuh sebab kita tak ada. In your absence, penghakiman ingkar ni. So kalau dah jatuh kena penghakiman ni, this is when people can make you bankrupt. Dia boleh freezekan you punya bank account semua kan. So kita jangan bagi sampai ke situ. Benda tu boleh dia ditangani kalau kita faham dia punya procedure, right? Ini kalau penghakiman dah jatuh, this is when orang boleh buat kita bankrupt. Ataupun kalau untuk syarikat boleh syarikat boleh digulungkan. Alright, so I think I tried to cover a lot of things dalam masa 1 jam lebih ni kan, tapi before I end, just to share with you that I've been teaching for the last 20 years actually for usahawan. So recently ni saya untuk membantu usahawan, give them some guidance untuk legal punya aspek ni kan. Saya ada satu portal nama dia sembanglegal.com.
ya, sembanglegal.com. So if you want to know more about some coaching for legal aspects of running a business, then please go to that sembanglegal.com. Dalam tu saya ada sediakan some video, some video yang basic untuk tolong usahawan, some template, some melalui in a very easy to understand language. So the important thing is that, right, you take some of this, you apply kepada your business, because right, kalau kita tak jaga benda-benda legal ni, kita mungkin sampai satu tahap di mana benda tu akan jadi lebih besar lah, right, and akan menggagalkan perniagaan kita. So Arsyad, ada apa soalan tak? Datuk, untuk soalan kita ada pending banyak bertanya soalan ni, excited tu diorang ni. So, daripada Nur Azah Nordin, berkenaan dengan topik perkongsian liability terhad LT, betul ke kalau untuk pembubaran dia kena notis dekat pembubaran tersebut di akhbar? Actually, kalau I'm not sure about PLT, but untuk macam Sdn Bhd, I think they follow the same thing lah. Macam saya cakap tadi kan, macam Sdn Bhd, I know for sure kalau nak dibubarkan, memang kita kena advertise dalam paper, alright? And I think maybe they follow the same for PLT. The reason is this. The reason is PLT dengan Sdn Bhd ni sebab you can imagine kan, kalau kita dah hutang banyak akan PLT dengan Sdn Bhd ni, tiba-tiba kita nak bubarkan. Alright. So kita perlu bagi tahu orang. Mana tahu ada orang yang kita hutang orang, tiba-tiba kita nak pergi disbubarkan. So we need to advertise in the paper, so that orang yang baca tu, kalau ada orang yang ada transaksi yang kita dah berhutang tu, that means they can come forward and dia akan jamkan kita punya pembubaran tu until kita settlekan hutang tu. So kalau kita tak advertise, dia orang takkan tahu yang kita nak bubarkan. So I believe that I know Sdn Bhd for sure you have to do that for the winding up. I believe that PLT will follow the same process lah. Okay. Soalan seterusnya daripada pengeluar Tok Su Sean, tanda tangan saksi perlu tak dalam kontrak, topik kontrak? Okay, that is very important. Alright, bila kita sign, kita mesti make sure kita sign depan saksi, right? Sebab kalau tidak, mana tahu orang how you going to tell people that you sign, alright? So whenever you sign any contract, you must sign in front of a saksi. That saksi can be anybody of age lah, janganlah budak ke apa, over 18 tu, right? It doesn't have to be a lawyer ke apa. Orang ni hanya akan sign sebagai saksi to say that yes, kan, I saw this person sign in front of me. So you kena tulis saksi tu punya nama according to dia punya IC dengan buat dia punya IC number. Okay? Okay. So itu memang perlu dia sign di hadapan saksi. Okay. Soalan seterusnya daripada Ali Omar Ali Hassan, untuk kontrak, berapa lama kita boleh tunggu sebelum di-stampkan? Adakah ada expired period? Okay. So stamping punya rule is that you kena stamp dalam masa 30 hari daripada date agreement. Alright, katalah you datekan agreement you hari ni, you will have 30 days untuk stampkan dokumen ni. Dan stamping fee dia hanyalah RM10 untuk kontrak. Alright, tapi tak bermakna yang kalau you dah exceed 30 hari ni that you cannot stamp. You just have to pay some denda. Okay, so kalau macam you kononnya nak save lah, nak save duit, tak nak bayar RM10 stamping tu, dah sign lepas tu tak nak stamp sebab nak save RM10. So lepas tu you want to rely on the document, you tak boleh nak rely on dokumen yang tak kontrak yang tak berstamp. Kontrak bawa ke mahkamah, right? Kalau you nak refer to a contract, it must be stamped. So you tengok date-nya, alamak kan ini lebih pada 30 hari dah kan. Right, so don't worry. What you need to do, you just need to pay a denda. Denda tu pun dia ada dia punya tier lah. Kalau macam you ter-exceed berapa bulan, RM25. Exceed lagi berapa bulan, lagi RM25 lagi sekali kan. So kalau terlambat pun, you masih boleh stampkan, hanya kena bayar denda. Dan tak silap saya, denda yang maksimum pun it's only 100 lebih.
So kalau benda tu penting and you want to refer to it, you want to bring to court, you have no choice lah but to pay the denda and pay the 100 something ringgit denda. Is worth it lah kalau sampai ke tahap tu. Okay. Okay. So untuk soalan bagi topik kontrak, ada satu soalan terakhir. Pengeluar Tok Suk Sean untuk Senior Berhad, kalau director dah sign guarantee loan dengan bank sebelum tarik diri sebagai director dan shareholder, apa perlu dibuat oleh director tersebut? Perkara yang perlu dibuat. Director tu sekarang dah apa? Dah berhenti jadi director ke apa? Kalau based pada soalan, Ini macam tu lah kan? dia nak tarik dirilah daripada Okay. So kalau kita kan dah sign sebagai director. Kita nak now you want to leave the company kan? Sebagai director and sebagai shareholder ke apa. You need to resolve this matter with the company. Right? Selalunya what people do is that they will go to the bank, right, and apply to the bank untuk tukar guarantee ni. Maknanya tukar guarantee ni kepada director yang baru. Itu memang kan kita patut buat lah kan, sebab kalau tidak kita dah tak jadi director, kita pula yang kena kita pula yang dah jadi penjamin loan yang tak kena mengena dengan kita lagi kan. Right. So before you leave, need to go to the bank and tell them that you are leaving, and then to ask them whether boleh tak tukar. Boleh tak that means cancel you punya surat jaminan tu, gantikan dengan surat jaminan director yang baru. Right? I mean itu memang kena negotiate dengan bank lah kan, sebab kadang-kadang bank ni kan dia tengok orang juga kan. I mean kalau dia kita nak lepas dengan kita sebab dia rasa kita punya guarantee tu bagus ke apa, itu kena negotiate. Tapi it's best to do that. Don't leave the company, tapi you pergi guarantee masih lagi jadi guarantor of the loan. Yeah. So untuk soalan seterusnya daripada dari topik akta pekerjaan, yang pertama Ruzaini Zamri, tak jadi red flag ke kalau untuk pekerja wanita kalau bos nak ambil pekerja kelak? Red flag ke kalau apa? Sekejap. Okay. Pekerja wanita kalau bos nak ambil pekerja kelak. Nak ambil pekerja wanita, so red flag kalau apa? Sekejap, tak apa. Dia kita skip soalan. Untuk, sekejap. Okay, saya ulang balik Jadi reflect ke untuk pekerja wanita kalau bos nak ambil pekerja kelak, andai pekerja yang bersalin nak masuk kerja awal, company boleh benarkan ke? Okay, so ini ada covered actually under the act. That means kalau 98 days, right? Kalau that means you need to give 98 days. What if the kerja tu nak masuk awal kan? Dia rasa dia dah sihat, dia dah okay, dia semua dah under control, dia nak balik daripada dia punya maternity leave awal. So that's allowed, but tak silap saya kena dapat satu surat daripada doktor lah, to say that the person is fit enough to go to come back to work. So kalau dia voluntarily nak come back, it's okay, sebab mungkin dia rasa dia banyak kerja ke apa, with that surat. Tapi majikan tak boleh nak paksa. Okey, daripada Ali Omar Ali Hassan, adakah penal code terpakai di bawah tindakan jenayah? Penal code memang terpakai, lah untuk tindakan jenayah. Memang penal code tu is the orang kata the basis lah for a lot of our tindakan jenayah. Okay. So far yang untuk soalan semua yang saya terangkan tadilah. And then so far, okay, kita pun dah berhujung waktu untuk kelas ni. Terima kasih Datuk Azlin atas info yang cukup bermanfaat tadi, dan juga terima kasih kepada Datuk berkenaan dengan jawapan-jawapan yang diberikan, dan saya berterima kasih juga kepada semua penonton yang aktif di dalam ruangan komen sepanjang sesi tadi. Sangat meriah dan padat juga info yang diberikan. Okay.
Baik, nampaknya kita dah sampai ke hujung. Saya nak cakap apa ni sikit boleh Syed? Boleh, tak masalah. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada semua all the viewers, all the usahawan, alright, and the InScan team for helping me with this session, Arsyad kan dengan geng semua. Right, terima kasih banyak kan for arranging this and for this session today, and for all the usahawan out there. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya to everyone, whichever level you are, whatever you're doing kan, selamat maju jaya kan. Saya doakan everyone be very successful dalam in your business, but be mindful of all these legal aspects of doing a business ni, sebab it is penting for you to take care of it. So I hope to see you kan, maybe dalam sembanglegal.com ke, kalau you want to follow me on IG is Azlin Charbi lah, Azlin Charbi, I think Facebook pun sama. So maybe so that you can see kan what are the other classes we have ke apa ke, or follow with InScan, right, so that kita boleh masuk dalam majlis-majlis ilmu macam ni insyaAllah. So I wish everyone all the best, and thank you so much to InScan again for this masterclass. Arsyad? Okay, terima kasih Datuk Azlin. Okay, sekiranya tuan-puan berhasrat untuk mendalami lebih banyak lagi topik bisnes, tuan-puan boleh berdaftar ke program-program anjuran InScan dengan merujuk kepada Facebook dan juga Instagram InScan atau laman web InScan www.inscan.gov.my untuk maklumat lanjut. Tuan-puan boleh klik favorite di Facebook page InScan supaya menjadi antara yang terawal untuk melihat posting tersebut mengenai program anjuran InScan. InsyaAllah kami di InScan akan membantu tuan-puan semua untuk meningkatkan pengetahuan dalam ilmu berkaitan perniagaan. Sekiranya saja untuk sesi sekian saja untuk sesi pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.